salah satu isu yang telah saya sebut di dalam ucapan saya pada petang semalam semasa membahaskan bajet, iaitu persoalan peranan kerajaan Malaysia dalam menangani masalah penindasan dan kezaliman yang ditimpakan ke atas golongan Rohingya di Burma. Saya telah sebut bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia sekarang ini tidak memuaskan. Pihak Perdana Menteri tidak boleh melepaskan dirinya dengan membasuh tangan atas isu ini dengan mengatakan bahawa mengikut kehendak ASEAN dan ASEAN Charter, kita kena hormati dasar tidak campur tangan dalam sesebuah negara, negara rakan di dalam ASEAN. Tetapi sebenarnya dalam ASEAN Charter ada sebut juga tentang soal menghormati undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia, Dan ini jelas merupakan satu peristiwa di mana persoalan undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia diketepikan, Kita menuntut supaya kerajaan Malaysia mengambil peranan yang lebih aktif, memanggil duta Burma, memberikan meminta penjelasan dan memberikan pandangan dan nasihat, kerana apa yang sedang berlaku di Burma ini adalah satu perkara yang tidak boleh diterima oleh masyarakat antarabangsa, lebih-lebih lagi negara-negara yang menjadi anggota kepada ASEAN. Kita mengambil berat tentang tuduhan-tuduhan yang dilemparkan terhadap golongan Rohingya ini. Ini adalah masalah politik dalaman yang diapi-apikan, di mana orang-orang Rohingya ini dituduh ingin menegakkan negara Islam dan menjadikan Burma sebagai sebuah negara Islam dengan menggunakan kekerasan, dan oleh kerana itu ianya menimbulkan ketegangan yang dimanfaatkan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab, yang mana akhirnya oleh kerana sentimen perkauman dan keagamaan ini, orang-orang Burma yang merupakan orang-orang yang berpegang kepada agama dan falsafah hidup Buddha telah melanggar ajaran-ajaran agama dan falsafah hidup mereka sendiri. Kita yakin bahawa agama Buddha tidak menerima tindakan-tindakan yang seperti ini, di mana orang-orang Rohingya sebenarnya telah berada di Burma semenjak abad ke-15 pada zaman dinasti Mughal di India, di mana Kesultanan Bengal telah pun membantu penduduk-penduduk ataupun pihak yang bersengketa di antara mereka di Burma, dan tentera-tentera daripada Sultan Mughal itu telah pun berpindah dan duduk di belah kawasan di Burma, iaitu Arakan, dan mereka telah diberikan penempatan oleh raja yang telah dibantu oleh Sultan Mughal ini, Dan sebenarnya kedatangan Islam ke Burma itu pun semenjak abad ke-8, banyaklah cerita sejarahnya. Maka mengikut turutan sejarah, akhirnya bila Burma menjadi koloni British, orang British pun banyak membawa orang-orang Bengal masuk ke Burma, Maka sejarah yang ada di Burma itu tak jauh bezanya dengan sejarah di negara Malaysia ataupun di tanah Melayu, yang mana orang-orang Cina dan India dibawa oleh British, walaupun sebelum itu pun ada orang India dan orang Cina, tetapi datang dengan beramai-ramai, dan akhirnya kita sebagai sebuah negara telah dapat menyelesaikan masalah ini yang kita warisi dengan cara yang adil, mengikut tuntutan undang-undang dan hormat untuk hak asasi manusia, Lalu inilah satu contoh yang boleh kita bawa kepada kerajaan Burma untuk dicontohi, bagaimana atas dasar negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa dan berbilang agama, kita perlu menghormati hak semua kumpulan, Pada masa yang sama, kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri, boleh meminta bantuan daripada persatuan-persatuan Buddha dan Kristian dan Hindu dan agama-agama yang lain
untuk memberikan ketegasan dan peringatan dan nasihat kepada kerajaan Burma supaya menyedari bahawa sekarang ini apa yang berlaku sedang dilihat oleh dunia keseluruhannya, ya. Maka hubungan yang baik di antara orang-orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristian di negara Malaysia ini boleh digunakan sebagai satu contoh untuk kita sampaikan kepada kerajaan Burma, carilah penyelesaian yang selari dengan ajaran agama, selari dengan undang-undang antarabangsa dan selari dengan hak asasi manusia yang kita semua ingin pertahankan, ya. Ini adalah peranan yang perlu dimainkan oleh kerajaan Malaysia. Kita merasa amat sedih apabila Perdana Menteri melepaskan tangan atas alasan dasar non-interference, ya. Dan hakikatnya sama ada kita nak interfere ataupun kita tak interfere, masalah ini akan tiba ke sempadan kita, dan malahan dah pun tiba ke sempadan kita apabila pelarian-pelarian Rohingya dalam jumlah yang beribu-ribu tiba ke negara kita, dan kita tidak mungkin akan menghantar mereka untuk menghadapi maut di tengah laut ataupun di Myanmar, ya.